Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Thumma amma ba'd. Ini berkaitan dengan Imam seluruh pimpinan Masjid Al-Mujahidin dan Ansar, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan kita berada dalam satu majlis ilmu dan juga taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala limpahkan rahmat dan keberkatan kepada kita semua. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pengajian daripada kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i sa'iri musannafatihi fid daraini amin. Di mana kitab yang membincangkan, yang menghimpunkan zikir-zikir dan doa-doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh setiap umat Islam. Bahkan para ulama menyebutkan dalam suatu ungkapan, bi'iddah washtari al-azkar, jualah rumah semata-mata untuk memiliki kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini, kerana ia menghimpunkan segala petunjuk baginda Nabi tentang zikir-zikir dan doa-doa yang dituntut kita baca pada setiap gerakan kita. Daripada kita celik mata, kita kembali tidur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah malam ini tuan-tuan, kita telah bincangkan minggu lepas tentang kitab salawat, kitab tentang selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas membicarakan tentang kitab puji-pujian kepada Allah, ini isyarat yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebelum bincangkan tentang doa-doa yang dituntut kita baca ketika menghadapi sesuatu situasi. Maka dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah, dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barulah didoakan kepada Allah. Maka ia menjadi asbab doa tersebut dan zikir tersebut dimakbulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita bincangkan tentang firman Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan galakan untuk kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat ini merupakan penghubung talian hayat kita untuk berhubung dengan Allah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salat kita adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, penghubung kita juga dengan baginda Nabi di saat kita salat, kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian di luar salat kita, berhubunglah dengan Allah dan berhubunglah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semoga kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah taala dan dipermudahkan segala urusan kita andai kita berhubung dengan Allah dan berhubung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap solat kita dan selawat kita, ini selawat kita akan disampaikan kepada baginda Nabi yang telah disebutkan hadis pada kuliah minggu lepas. Jadi sambungan pada malam ini tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan bagi kita bab tentang suruhan untuk mengucapkan selawat dan juga salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar namanya disebut. Maka Nabi suruh kita untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita telah menguraikan sebelum ini beberapa hadis tentang galakan berselawat. Bila kita berselawat,
Allah akan berselawat kepada kita dan Allah akan menurunkan rahmat kepada kita 10 kali. Dan maksud selawat telah dijelaskan dalam kuliah minggu lepas. Allah berselawat tidak sama seperti kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat, Allah menurunkan rahmatnya kepada baginda Nabi, dan bila kita berselawat, Allah balas dengan menurunkan rahmat kepada kita. Malaikat berselawat kepada Nabi, bukan maksud Allah malaikat melafazkan Allahumma salli wa sallim macam mana kita berselawat kepada baginda Nabi. Tapi kata para ulama dan kata guru kami, malaikat beristighfar minta ampun kepada Allah kepada dosa-dosa umat Nabi yang tidak menunaikan hak-hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berselawat, kita mengucapkan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ataupun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi lintasan daripada itu, sambungan daripada bab suruhan untuk mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi ketika mendengar namanya disebut. So, disebut dalam kuliah, disebut ketika khutbah, disebut oleh kita terdengar di radio, terdengar di televisyen. Sekali itu rakaman tuntutan kita untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qal musannif rahimahullahu ta'ala fima ma'na, kami meriwayatkan dengan isnad yang dhaif daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqiya. Apa maksudnya? Nabi bersabda, barang siapa yang mendengar namaku disebut, ini nama baginda Nabi, sama disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut baginda Nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sabda Nabi, barang siapa yang mendengar namaku disebut secara mutlak umum, sebut sama ada disebut oleh kuliah, tazkirah, khatib, dengar di radio, dengar di televisyen, dengar secara live, rakaman dan sebagainya. Falam yusalli alayya faqad syaqiya, lalu dia tidak berselawat ke atas aku, kata baginda Nabi. Dia sebut nama Nabi, dengar nama Nabi, tapi dia membantu seperti bantu yang tidak berkata-kata secara zahirnya. Lalu kata Nabi, lalu dia tidak berselawat ke atas aku, maka dia sebenarnya telah celaka, faqad syaqiya wal a'yadu billah. Kita minta berlindung, janganlah kita termasuk di kalangan doa, dan di kalangan doa Nabi ni Nabi kata faqad syaqiya. Mereka celaka bagi mereka yang tidak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat nama Nabi disebut. Jadi bila kita dalam hadis ilmu, bila disebutnya nama Nabi, maka berselawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kita rasa penat untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata, siapa yang disebut nama aku, dia tidak berselawat kepadaku, faqad syaqiya, maka ia celaka. Adakah Nabi ini tamak untuk namanya disebut? Bukan Nabi tamak untuk famous disebut nama Nabi. Kalau kita ni orang sebut nama kita, seronok lah kan. Kita buat, dan tambah media sosial hari ni, kita buat status Facebook, orang lain kita, seronok lah kan, 100,000 orang lain, kita rasa seronok dah, rasa seronok, rasa lega dah. Kalau stratif kita rasa seronok, kalau boleh, kalau buat video kemudian orang tengok pula video kita tu, lagi seronok kita kan. Tapi baginda Nabi nak nama Nabi, nak kita ni berselawat Nabi bukan tamak untuk namanya itu disebut, tetapi Nabi tamak untuk umat Nabi mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nakkan kebaikan dapat kepada kita. Sebab itu Nabi suruh kita ni
berselawat kepada baginda Nabi saat nama Nabi disebut. Kerana Nabi tak nak kita dicelaka supaya kita ni mendapat rahmat Allah Ta'ala. Allah nak, Nabi nak kita dapat rahmat daripada Allah. Dia sebut man salla alayya salat, siapa yang selawat pada aku sekali, maka Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Allah turunkan rahmat kepada orang yang berselawat kepada baginda Nabi 10 kali rahmat. Kalau sekali rahmat pun dah turun, dah besar rahmat. Ketika kita sakit, Allah turunkan rahmat kesembuhan, suatu rahmat. Di saat kita kesedihan, Allah turunkan ketenangan kepada kita. Di saat kita berduka, ada pengubat hati kita. Di saat kita kesusahan, ada orang yang Allah hantar bantu kita. Maka ini rahmat daripada Allah Ta'ala. Kebahagiaan rumah tangga, rezeki yang tak disangka-sangka, itu semua rahmat daripada Allah. Kesihatan yang baik, Allah lindungi daripada terkena musibah, wabak, bencana dan sebagainya, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi Nabi kata siapa yang tak berselawat kepada Nabi saat nama Nabi disebut, maka dia faqad syaqiya, telah celaka. Maka termasuk dalam kalangan doa Nabi mereka yang tidak berselawat kepada disebut nama Nabi celaka. Waliyahzubillah. Jangan kita termasuk dalam kalangan mereka yang didoakan oleh Nabi celaka. Kita nak mereka yang mendapat rahmat daripada Allah, yakni mendapat kebahagiaan sa'id, lawan kepada syaqi, maka adalah sa'id. Kebahagiaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah kenapa bila disebut nama Nabi, bersegeralah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak apalah, nanti saya kumpul sekali. Buat nama kumpul. Alah kali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Boleh tak? Boleh, tak salah. Selawat juga kan Nabi. Tapi sekali je dalam selawat. Tapi kalau saat disebut nama Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Disebut dengan Nabi, Allahumma salli wa sallim. Bahkan juga nanti kita akan sampai ke bab yang Imam Nawawi sebut sunnat pula melafazkan itu, memperdengarkan selawat itu, menjaharkan sedikit selawat Nabi itu, supaya kita dengar di telinga kita dan orang lain juga boleh mendengar. Sebab itu dalam majlis hadis, pembacaan hadis, para ulama hadis, saat dibacakan hadis Nabi SAW, maka mereka akan menguatkan lafaz selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baca hadis Nabi lalu sampai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengajak kita untuk bersegera berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Artinya, orang yang lokek, orang yang bakhil, yang kedekut. Bakhil kita ni kedekut. Bakhil, sampai Pirani buat cerita, nama bakhil, Haji Bakhil. Nama Haji Bakhil kedekut, sangat kedekut. Bahasa orang kedekut, paik. Dan kedekut, paik pula. Sebab paik, kerut muka. Meminta sedekah, kerut muka, paik. Macam kita makan benda masak, paik, kerut. Kening, kerut, habis hidai-hidai. Panggil kedekut, paik. Nabi kata al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang lokek, orang yang kedekut. Siapa dia orang kedekut? Kalau kita orang kedekut ni, orang yang payah nak bagi derma, nak bagi semangat. Kan, minta semangat sikit, cuaca alasan. Cuaca alasan diberikan, pun tak nak bagi, mengelak dan sebagainya. Bakhil lah mengikut tafsiran umum kita. Tapi Nabi sebut orang yang bakhil di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Iaitu siapa yang mendengar namaku disebut
tetapi dia tidak berselawat ke atas aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahlah tadi sebut syaqiyah, orang yang tidak berselawat ke Nabi. Bila Nabi namanya disebut, dia termasuk di kalangan mereka yang celaka, tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut lagi al-bakhil, mereka yang tidak berselawat kepada baginda Nabi saat nama-namanya disebut, maka ia termasuk di kalangan mereka yang bakhil, yang kedekut. Kenapa kedekut? Kedekut untuk menggerakkan lidahnya melafazkan selawat kepada baginda Nabi. Kedekut untuk menggerakkan air liurnya, membasahkan lidahnya untuk berselawat kepada baginda Nabi. Sedangkan yang bagi nikmat lidah, beri nikmat air liur yang ada dalam mulut kita di dalam Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita tidak menggunakan nikmat Allah taala itu pada tempat yang sepatutnya, selayaknya, kita menjadi zalim dan bakhil, kedekut yang tidak kena pada tempatnya. Kerana disebut sebagai seorang yang bakhil, kedekut untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hadis ini, dan kata para ulama, hadis ini dua yang berbeza ini, hadis ini hadis yang sahih. Maka mereka yang tidak berselawat termasuk di kalangan mereka yang bakhil. Nakkah kita digolongkan di kalangan mereka yang bakhil nanti di akhirat kelak? Sedangkan kita nanti di akhirat kelak berhajat kepada syafaat baginda Nabi. Jadi jangan kita jadi bakhil untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap selawat kita disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kenal kita dengan asbab kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dalam kuliah minggu lepas, ada riwayat dalam hadis Nabi, ada malaikat yang akan menyampaikan selawat yang kita selawatkan, disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan ditanya bagaimana, kerana itu alam ghaib yang tak mampu disingkap oleh akal kita. Kalau handphone kita boleh buat video call, duduk di sini seorang lagi duduk di US, di Arab Saudi, boleh buat mesyuarat guna Teams, Google. Itu teknologi manusia yang ada hari ini. Mana mungkin dia disamakan dengan teknologi Allah Subhanahu wa taala yang jauh boleh mengatasi adat kebiasaan. Baik, maka akan disampaikan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kenal kita dengan asbab tersebut. Jadi mereka yang merindukan baginda Nabi, tidak berkesempatan menziarahi baginda Nabi, memberi salam dan selawat di depan maqam Nabi SAW, maka selawatlah amalan yang paling mudah, paling hampir dan dekat kita mendekatkan diri kita dengan Allah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari mengarang kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah fi Fadail As-Salawat ala Khairil Bariyah, juga menyebutkan tentang riwayat tersebut, hadis yang menyatakan malaikat menyampaikan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian lagi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kami meriwayatkan juga daripada riwayat Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang sama tentang mereka yang tidak berselawat kepada baginda Nabi disebut sebagai bakhil. Berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi ketika membicarakan hadis ini, bahawa ada hadis yang diriwayatkan daripada sebahagian ahli ilmu pengetahuan. Ini para ulama katanya, apabila ada seorang sahaja yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali sahaja dalam sesebuah majlis, memadailah selawat itu menggantikan yang lain-lain yang berada dalam majlis itu. Ini juga besar rahmat Allah Ta'ala, besar rahmat Allah Ta'ala kepada kita, yang mana para ulama menyebutkan ada hadis Nabi yang diriwayatkan menyebutkan dalam suatu majlis ilmu, kalau seorang saja yang melafazkan selawat kepada baginda Nabi SAW, yang lain tidak berselawat, sudah pun memadai. Tetapi orang yang tak berselawat tak dapat pahala, tak dapatlah fadilatnya berselawat kepada Nabi. Yang berselawat itu telah melepaskan
melepaskan tanggungjawab kepada yang lain-lain. Jadi kita nak jadi yang mana? Nak jadi orang yang memberi sumbangan pahala, yang mendapat pahala dan menyumbangkan pahala, ataupun kita tak dapat apa-apa. Jadi pilihlah mereka yang beri manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain, yang Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang beri manfaat kepada orang lain. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, cara-cara berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebelum ini, dalam bab sebelum ini, telah kami membicarakan pada kitab-kitab zikir salat. Dalam bab zikir salat kita telah mengupas sebelum ini, tahun yang dahulu, tahun lepas ke 2 tahun lepas dan 3 tahun lepas lama dalam kuliah subuh, tak silap saya, tapi kuliah maghrib kita dah mulaikan tentang zikir-zikir salat. Dalam salat kita ada zikir tentang selawat, sebab dalam sembahyang wajib rukun selawat itu. Paling kurang berapa kali? Sekali solat, sekali wajib berselawat pada tahiyatul masjid, tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu ada rukun selawat. Selawat di tahiyat awal itu sunat, tak wajib. Tak wajib kat mana? Tahiyat akhir. Kita selawat. Yang afdalnya selawat Ibrahimiyah, yang panjang paling kurang. Kalau nak pendek tu, kita telah bincangkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu paling kurang. Baik. Pun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sallallahu mesti ujungnya wa sallam. Kalau Allahumma salli wa sallim, dengan tertukar. Hanya tertukar antara kedua-dua tu. Kadang dia tertukar juga. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi yang terbaiknya adalah betulkan bacaannya itu. Kalau Allahumma salli, fi'il amar di situ, maka ujungnya wa sallim. Kita minta Allah sampaikan selawat kita dan salam kita kepada baginda Nabi. Kita baca sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka di situ walaupun dia adalah khabar, tapi juga ada isya'i di situ. Kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pembahasan dalam yang doa dalam masalah. Kita ada doktor pakar dalam masalah di sini. Segar saya bercakap masalah bukan doktor. Baik. Jadi maka dalam bab itu telah dibincangkan. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengenai sifat atau cara berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan segala macam yang berkaitan dengan selawat itu, serta keterangan tentang kesempurnaannya dan keringkasannya telah kita bincangkan. Dan tak ringkas sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ringkas. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi boleh. Tak ringkas lagi tu kan, itu yang paling ringkas. Kalau kita nak ringkas, semua nak cepat. Jadi selawat itu yang seringkas-ringkas. Adapun apa yang disebutkan oleh setengah sahabat kami dan sahabat kami merujuk kepada ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi sebut, adapun apa yang disebutkan oleh setengah ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Ibnu Abi Zaid al-Maliki dari hal anjurannya supaya lebih daripada itu, yakni ketika dalam solat. Telah dibincangkan dalam solat, paling afdal ialah selawat Ibrahimiyah. Cukup dah, usah ditambah pokok dalam solat. Saya ulang balik, dalam solat. Di luar solat lain pembahasan. Ini saya sentuh tentang dalam solat. Jadi ada pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat Al-Imam Ibnu Abi Zaid al-Maliki dalam mazhab Maliki dari hal anjurannya supaya lebih daripada itu. Tambah lagi, iaitu ungkapan dan rahmatilah Nabi Muhammad dan keluarga
Nabi Muhammad. Maka yang demikian itu adalah bid'ah, tidak ada asalnya, yakni tambahan selawat di dalam solat yang telah diajar oleh baginda Nabi. Tidak perlu ada sebarang penambahan. Paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah, jangan ditambah lagi. Baik, Imam Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitabnya Syarh Tirmidzi telah menegaskan keingkarannya tentang masalah ini dan menyalahkan Ibnu Abi Zaid serta menganggapnya jahil siapa yang melakukan seperti itu, kerana Nabi SAW telah mengajar kita cara-cara berselawat kepadanya, yakni ketika dalam solat. Ke full stop, dalam solat cukup dengan selawat Ibrahimiyah paling maksimum. Jadi membuat lebih daripada apa yang diajarkan baginda Nabi SAW itu adalah meremehkan ajarannya dan berpandai-pandai dalam agama. Moga-moga Allah memberi taufik kepada mereka yang menambah-nambah akan amalan di dalam solat. Dalam bab selawat kepada baginda Nabi, cukup dengan selawat Ibrahimiyah sahaja. Adapun di luar solat, maka selawat kepada baginda Nabi SAW, apa jua lafaz selawat, maftuh al-bab, dibuka pintu seluas-luasnya. Itu para ulama ada mengarang kitab-kitab selawat yang pelbagai, walaupun itu karangan para ulama, bukan datang daripada baginda Nabi. Adakah salah para ulama mengarang kitab-kitab selawat yang pelbagai itu? Maka tidak salah. Berselawatlah kepada Nabi sebanyak mungkin, kerana itu adalah antara cara kita untuk mendekatkan kedudukan kita nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar solat, silakan nak selawat dengan lafaz apa sekalipun. Ada ulama yang menyusun selawat Al-Fatih, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, dan kemudian juga beramal dengan jumlah tertentu, maka diberikan pembukaan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam suatu urusan. Itu tajribah. Tajribah ni dalil ke? Kata para ulama, kata guru kami, kata Syekh Dr. Ali Jumaah hafizahullah ta'ala, maka tajribah itu juga adalah dalil. Walaupun tidak sabit dengan hadis Nabi SAW, buat sekian-sekian, jumlah sekian-sekian, zikir sekian-sekian, maka berkesan sekian-sekian. Walaupun tidak ada sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tajribah ni apa? Kalau kita nak terjemah ni macam uji kaji, tapi maksudnya adalah benda tu berlaku. Macam mana dibuat contoh yang mudah, macam mana tajribah uji kaji. Panadol, siapa yang demam makan Panadol ataupun paracetamol lah. Panadol tu jenama, dia punya ubat tu paracetamol kan. Maka demam insya-Allah akan kebal, insya-Allah akan baik. Itu tajribah, itu dalil. Itu juga adalah dalil, kata para ulama, kata Syekh kami Syekh Dr. Ali Jumaah radhiyallahu ta'ala bekas mufti Mesir. Jadi kalau kita demam, ambil ubat, sembuh itu atas kesembuhan Allah Ta'ala, bukan sebab Panadol itu adalah tajribah ikhtiar kita. Kalau beriktiqad yang disembuh itu adalah Panadol, itu masalah masih akidah. Tapi akidah umat Islam, maka yang memberikan mudarat, memberikan kesembuhan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adapun Panadol itu ikhtiar, sama macam zikir, kita mengamalkan zikir tertentu, maka mudah-mudahan diberikan pertolongan, diberikan kemudahan. Itu sebagai asbab untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita i'tiqad itu, maka tidak salah tajribah tersebut untuk mendapatkan sesuatu kemudahan daripada Allah dengan berkat zikir dan juga selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala mengarang banyak kitab-kitab selawat kepada baginda Nabi. Ikut abjad pun ada. Guru kami Fadilatul Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Sayyid Jabr Al-Hasani hafizahullah ta'ala, seorang doktor pakar bedah dan juga ulama Al-Azhar Syarif, mengajar kami tentang hadis, fiqh dan juga tasawuf.
juga mengarang, diberikan taufik dan Allah mengarang kitab selawat kepada baginda Nabi. Dia garang ada 3 selawat dan beliau syaratkan dengan selawat Asmaul Husna, mengikut nama-nama Allah, dan di situnya ada nama baginda Nabi, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sebut Asmaul Husna dan juga nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 99 selawat yang beliau syarahkan kepada 3 selawat yang beliau susun dan beliau. Jadi adakah salah berselawat dengan selawat-selawat tersebut yang tidak warid daripada baginda Nabi, hanya direka-reka oleh para ulama? Tidak salah, boleh. Tapi di luar solat, jangan baca dalam solat. Tapi kalau baca dalam solat bid'ah hukumnya. Di luar solat silakan nak bersolatkan Nabi. Apa juga selawat yang kita rasa seronok baca, kita rasa tenang baca selawat tersebut, silakan. Banyak selawat di sana yang disusun oleh para ulama kepada kita. Baik, boleh faham tuan, itu perbahasan. Kemudian seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fasal, apabila berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengumpulkan di antara selawat dan salam. Ini peringatan Imam Nawawi. Jangan hanya berselawat saja, sebab dalam Quran sebut sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau kita selawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, full stop, tak sambung dengan salim. Kalau Allahumma salli wa sallim, tak sambung, tak lengkap selawat kita tadi. Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari rahimahullah ta'ala mengarang dalam kitab An-Naf'at Ilahiyah itu, ada mengarang kisah-kisah para ulama yang di saat dia mengarang kitab tertinggal lafaz salam kepada baginda Nabi. Direzekikan Allah Ta'ala bermimpi dengan Nabi. Nabi menegur ulama tadi untuk membetulkan lafaz selawatnya kepada Nabi yang kurang, salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi bertemu dengan Nabi ini bukan mimpi yang boleh dibuat-buat. Dan Nabi sebut, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, faqad ra'ani. Dari riwayat lain, siapa yang mimpi bertemu dengan aku, kata Nabi dalam mimpinya, memang dia betul-betul mimpi bertemu dengan aku. Karena syaitan tidak boleh menyerupai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah mereka yang diberikan rezeki bertemu dengan mimpi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang kafir boleh mimpi bertemu dengan Nabi? Tidak, mustahil. Atas rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Guru kami pernah menceritakan ada di kalangan mereka yang belum Islam, pasien dia doktor pakar bedah dan juga ulama azhar, terlantar di hospital dalam tempoh yang lama. Lalu pasien ini cerita dia telah melihat sosok tubuh seorang yang dia tidak kenal, selalu datang dalam mimpi, berpakaian semua putih dan sebagainya, dan mengajarnya kalimah syahadah. Dan dia masuk Islam dan diberikan kesembuhan selepas itu, dan dia belajar dan mengenali baginda Nabi, dan selepas itu dia merasakan itulah baginda Nabi dan dia mimpi bertemu dengan Nabi Isa yang sama yang dia telah mimpi ketika dia sakit dan terlantar. Jadi mimpi bertemu Nabi ini bukan mimpi yang dibuat-buat, dan di atas rezeki yang siapa yang Allah nak rezekikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Baik, ini mudah-mudahan kita juga direzekikan untuk bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dan paling kurang jangan Allah haramkan kita untuk bertemu dengan baginda Nabi nanti di akhirat kelak. Andai tak direzekikan mimpi bertemu dengan Nabi, paling tidak kita tidak diharapkan mendapat syafaat baginda Nabi dan boleh mendapat menantang baginda Nabi nanti di akhirat kelak. Jadi tambah dengan salam kepada baginda Nabi, dan jangan menyebut sallallahu alaihi sahaja, dan jangan juga alaihi salam sahaja, mesti alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam, gabungkan selawat dan juga salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fasal, dianjurkan bagi sesiapa yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya yang semakna dengannya,
apabila sahaja disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mengeraskan suaranya. Ini sebutkan tadi. Bila disebutnya nama baginda Nabi, selawat kepada baginda Nabi, maka dia hendaklah mengeraskan suaranya dengan berselawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia sampai mengangkat suaranya terlalu keras sekali, melainkan dengan sederhana saja. Jangan sampai menjerit pula sallallahu alaihi wasallam sampai serak suara dan tidak. Hanya meninggikan, mengangkatkan sikit suara supaya telinga kita mendengar, dan juga boleh menyedarkan di kalangan sekolah bahawa nama Nabi kita sebut. Jom selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam, boleh alaihi salatu wassalam, boleh. Maka dengan diangkatkan sedikit suara, maka bila kita berselawat dengan bunyi suara, saat kita tertidur, terdengar selawat, dia pun selawat, kita boleh pahala. Man dalla ala khairin kafa'ilin, siapa yang menunjuk suatu kebaikan, dia juga dapat pahala seperti melakukan perbuatan tersebut. Dapat 2 kali pahala di saat kita menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Di antara ulama yang menaskan tentang mengangkat suara ini ialah Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini ulama masyhur dalam ilmu hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi yang mengarang kitab-kitab mustalah, kitab hadis ini. Dan saya telah menukilkan, saya ni merujuk kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, telah menukilkan daripada kitab-kitab yang membicarakan tentang ilmu-ilmu hadis, tentang galakan meninggikan selawat, mengeraskan suara di saat melafazkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini amalan para ulama-ulama hadis, para muhaddisin, saat dibacakan dalam hadis itu penglihatan hadis Nabi, besok saja qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kan ramai selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita menghidupkan Nabi, menghidupkan hadis, menghidupkan selawat Nabi dalam kehidupan kita, bukan hanya pada majlis-majlis Maulid Rasul, tetapi pada ketika sambut kelahiran, tahnik anak kecil dan sebagainya sahaja. Dan para ulama dari para sahabat kami, ini ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan selain mereka pun telah menganjurkan mengangkat suara dalam berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pas sembahyang kan, kalau nak bersalam pernah dibuat di masjid-masjid sebelum Covid lah, kan, sambil berselawat, sambil bersalam, sambil berselawat, suatu yang juga dituntut, digalakkan. Sambil berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, apa salah buat. Dan kita menjerit, kita baca dengan nada yang biasa dan diikuti oleh para jemaah, maka suatu yang sangat-sangat juga dituntut. Kami meriwayatkan pada Sunan Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i hal ini dalam bab yang membicarakan hal talbiyah haji. Wallahu ta'ala alam. Nama talbiyah pun labbaik Allahumma labbaik. Tamat selawatnya, maka boleh berselawat ketika itu di habis penghujung talbiyah itu, untuk berselawat kepada baginda Nabi juga beramai-ramai dengan mengangkat suara. Bid'ah ke berselawat ramai? Tidak bid'ah. Yang ini para ulama semua sepakat mengatakan, maka digalakkan untuk meninggikan suara saat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah akan datang, akan sambung lagi perbahasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi minggu depan, hari Selasa insyaAllah akan sambung bab pembukaan doa dengan ucapan Alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penyebab asbab doa kita akan diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sedikit kita kongsikan bersama pada malam ini tuan-tuan. Ada 39 saat sebelum dilakukan azan. Kalau ada soalan saya buka, kalau tak ada kita tanggung setakat ini dahulu tuan-tuan. Kalau ada soalan boleh buka, boleh mengajukan soalan
pada akan datang insya-Allah kita akan sambung pembahasan tersebut. Akhir kita berdoa kepada Allah Taala, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al khayra umrina akhirah, jika sebaik umur kami pada penghujungnya ya Allah, waj'al khayra amalina khawatimah, jika sebaik amal kami penutupnya ya Allah, waj'al khayra ayyamina yawmuka, jika sebaik hari-hari kami bertemu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.